Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya Cik Sudan Samad, pengurusi Masjid Al-Ihsan, sahabat saya Tuan Jaini, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Nujah, tidak ketinggalan ketua kampung kita Cik Anwar, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudari yang saya kasih dan saya muliakan. Alhamdulillah, tentu sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di atas izin dan rahmat daripada Allah sahajalah saya dan tuan-tuan dipilih olehnya, diberikan kemudahan, diberikan taufik, keinginan, sehingga sama-sama petang ini kita dapat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ihsan ini. Dan sementara masuknya Isyak pada jam 7.30, kita insyaAllah dapat mengisinya dengan perbincangan ilmu dari buku, dari kitab yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Basri Ibrahim yang bertajuk Al-Ghulu, melampau, fanatik, ta'assub, berlebih-lebih, tidak ada tempat dalam Islam. Beberapa minggu yang lalu kita bicara pasal topik utamanya melampau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didahulukan dengan tajuk kecil yang kita ni wajib mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, mengatasi diri kita sendiri, mengatasi mak bapak kita sendiri, mengatasi anak-anak, apatah lagi pemimpin, apatah lagi itu guru, apatah lagi orang lain. Kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nombor satu di kalangan manusia, dialah yang patut dicintai, mengatasi yang lain. Selepas pada itu barulah diri sendiri, ibu bapa, anak dan orang-orang lain. Okay? Belum sempurna iman, kata Rasulullah, selagi aku tidak dicintai, hatta aku na'ahabba ilahi, selagi aku ini tidak kau cintai, mengatasi manusia yang lain. Dan kita juga telah mempelajari topik kecilnya, tidak patutnya kita ni mengurangkan cinta kita pada Rasulullah. Kita patut subur dan subur. Kalau kita nak taat 100%, taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kasih pada orang lain 100%, kasih itu mesti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Namun begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, memang aku wajib dicintai, mengatasi yang lain. Tetapi Rasulullah juga bersabda, la tutruni kama atratin nasara bini Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan menyanjung aku sebagaimana kaum Nasara menyanjung ini Maryam. Jangan melampau-lampau sebagaimana kaum Nasara memuja-muja, memuji-muji berlebih-lebih terhadap Nabi Isa ibni Maryam. Sesungguhnya aku ini hanya hamba Allah. Dan sebutlah faqulu Abdullah, sebutlah aku ini, iaitu Rasulullah, Abdullah wa Rasul. Diberi amaran oleh Rasulullah jangan berlebih-lebih. Tuan-tuan yang saya kasihi, minggu lepas kita pun dah bincang agak panjang beberapa contoh kumpulan mutaakhir berlebih-lebih dalam memuji Rasulullah, melampau-lampau, mencipta selawat-selawat yang seolah-olah Rasulullah lah pengurnia manfaat, pembuka kebenaran, pemberi segala-gala lah.
Sehingga kepada Rasulullah dimohonkan sesuatu, bukan kepada Allah. Baik. Hari ini tajuk yang kita dah sebut minggu lalu, tajuk minggu ini tajuk yang penting. Tajuk yang penting. Apa tajuknya? Beberapa contoh-contoh melampau terhadap Rasulullah. Pertama, tanggapan yang Rasulullah SAW dapat berurusan di alam gaib selepas wafat. Nabi dah wafat belum? Sudah. Nabi sudah wafat. Lama dah wafatnya. Sekarang dah lama wafatnya. Tahun ke-13 Hijrah. Jadi bila dah wafat, adanya anggapan orang-orang tertentu atau golongan tertentu atau aliran mazhab tertentu, kan, yang mendakwa yang Nabi SAW dapat berurusan lagi selepas Rasulullah di alam barzah. Antara tanggapan melampau, kata pengarang, terhadap Rasulullah adalah baginda dikatakan dapat berurusan di alam gaib selepas Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW dikatakan dapat bantu individu, dapat bantu, dapat tolong, walaupun Rasulullah SAW telah pun di alam barzah sana, kan? Jadi untuk melepaskan kesempitan, untuk melepaskan kesesakan, melepaskan masalah, kononnya boleh kontak Rasulullah SAW. Macam-macam lah ni fatwa, buka tabir lah, menyeru-nyeru lah, kan? Dikatakan Al-Imam Suyuti menyebut di dalam catatan kitabnya Al-Hawi li Al-Fatawa misalnya, konon Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para nabi untuk keluar dari kubur-kuburnya dan berurusan dengan alam malakut, alam roh yang tinggi dan rendah. Konon adalah catatan itu dalam kitab Imam As-Suyuti. Ini ada kritik sekejap lagi. Muhammad Al-Alawi Al-Maliki pula dalam kitabnya Al-Mafahim Yajib An-Tusha, dia kata Nabi SAW hidup di dunia dan juga di akhirat serta sentiasa mengambil berat mengenai umatnya walaupun dia dah wafat ni. Baginda sallallahu alaihi wasallam dikatakan berurusan di alam gaib dengan izin Allah dan sangat mahir dengan selok-beloknya. Maknanya dia sibuk lah ni, macam mana nak cover Palestin, nak cover kita semua, nak cover, ya tak? Sehingga dikatakan dalam catatan itu tidak ada tempat bergantung selain Nabi SAW. Ini masalah sudah ni. Sedangkan apabila dirujuk kepada Al-Quran, didapati Allah berfirman, "Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin." Katakanlah kepada mereka, maka segeralah kamu kembali kepada Allah, bertaubat dan taat. Sesungguhnya aku diutus aku ini diutus kepada kamu hanya sebagai pemberi amaran yang nyata. Aku beri amaran. Walaupun sudah diingatkan berkali-kali setiap kali solat, iyyaka, tertentu khusus hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Wa iyyaka, dan hanya terkhusus kepada engkau saja ya Allah kami mohon pertolongan. Kan? Diperingatkan setiap kali pagi, petang, siang, malam kita ni. Ya tak? Menurut Al-Dimashqiyah dalam kitabnya Mawsu'ah, panjang nama kitab, dia kata dalam catatan itu Imam Al-Qarafi menghukum kenyataan ini sebagai kufur yang terang-terang. Kenyataan yang kita baca tadi tu, yang Nabi ni berurusan, boleh minta tolong lagi pada dia, dia kata kufur secara terang-terangan. Ini sebagaimana juga diakui oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami dengan katanya kenyataan sebegini terbit daripada setengah-setengah ahli sufi. Dia dah larut dalam kesufiannya, dah sampai kan melampau lah jawabnya. Terbitlah, keluarlah perkataan ini, ya Muhammad tolonglah, kan misalnya. Mereka mengatakan si fulan itu diberi kalimah kun
adanya seseorang lain diberi kalimah kun, dan ini adalah satu bentuk kekufuran yang jelas. Artinya orang tu sampai satu makam dia sebut kun jadi, padahal kun tu hak Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan atau tidak menjadikan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kononnya ada manusia yang sampai satu makam tinggi yang dia kalau kata kun jadi. Wah, kan? Wah, kononnya dah sampai level tinggi lah, makam tinggi. Implikasi daripada kepercayaan dan keyakinan begini besar pesannya, pesan buruknya kepada Islam, kepada umat Islam, kepada kita ni tuan-tuan. Kalau kita dengar orang-orang sufi kan, baca buku-buku sufi, kan, kita pun takut dengan wali, dia boleh cakap apa saja jadi misalnya. Kita pula yang tidak berilmu ni ikut layan saja jadi, boleh terbang, boleh raib, boleh apa, ya tak? Okey, kenyataan seumpama ini yang si mati boleh diseru, boleh dipanggil, boleh cover, boleh tolong, membuka ruang kepada setengah orang yang jahil, yang tidak ada ilmu, kan? Yang menyatakan atau menggambarkan pada dia Allah Subhanahu Wa Taala tidak sempurna, pentadbiran kemahakuasaannya itu tak berapa sempurna. Kerana Allah memerlukan kuasa makhluk untuk melengkapkan kuasanya, mesti di-cover oleh kuasa-kuasa yang lain. Bernama para wali ke, para nabi, para anbiya ke, para dia ni tukang cover kuasa Tuhan. Seolah-olah Tuhan tu tak berkuasa penuh, tak kuasa mutlak bah. Pasal ada pihak yang lain yang juga boleh tunjuk dia punya kuasa. Kan? Boleh cover, boleh selesai masalah orang. Ini bercanggah dengan nas yang menyatakan Allah sahaja secara mutlak yang maha berkuasa di atas alam maya ini. Tidak ada mana-mana makhluk yang dapat berkongsi, share kekuasaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengurus alam ini. Tak ada. Ada tak orang tertentu sampai makam tertentu sampai dia boleh share dengan Tuhan kuasa? Tak ada. Allah mutlak, dia saja. Dia saja. Okay. Jadi ini bercanggah sehingga kan orang jahil menganggap Allah tu tidaklah kuasa sangat, pasal si wali ni pun boleh tunjuk dia jadi. Ya tak? Pegang yang itu ada cerita apa itu? Pegangnya batu jadi emas, pegang apa itu? Jadi emas lah. Ya tak? Habis semua orang percaya, kan? Itulah di antara hikmahnya tuan. Dajjal diturunkan di akhir zaman. Dajjal di kepalanya tertulis kufur yang boleh dibaca oleh orang-orang beriman yang pandai atau tidak pandai menulis, tahu. Dajjal punya keluar biasaan kan, boleh perintahkan awan, boleh hidupkan orang mati, boleh menyebabkan negara kering kontang. Kalau tak ikut dia, boleh menawarkan kesuburan pada yang ikut dia. Kan ada punya kuasa, padahal dia Dajjal, dia kufur. Kan? Ujian bagi manusia. Padahal yang berkuasa mutlak hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, akibat kepercayaan sebegini yang orang arwah di alam barzah berupa nabi, para wali yang dah ada ni boleh tolong, boleh dimohonkan sesuatu, membuka ruang kepada setengah orang yang jahil, menggambarkan makhluk tertentu seperti para nabi maupun para wali ada kuasa yang hebat untuk mengurus alam ni, baik masa hidupnya ataupun selepas meninggalnya. Mesti kita biasa dengar wali kutub lah, wali naubah lah, ya tak? Yang kontrol alam maya ni, kan? Yang boleh menguasai tumbuh-tumbuhan, wali ni, yang menguasai ni, wali ni, kan? Kan ada kepercayaan begitu, sehingga kan macam seolah-olah Allah tidak berkuasa mutlak. Hal ini bercanggah dengan Al-Quran yang menjelaskan makhluk mempunyai kuasa yang amat terbatas. Kuasa itu pula pemberian kecil hanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifah bagi memakmurkan bumi ini. Itu pun semasa dia hidup. Diizinkan itu. Dah mati,
Idza mata bani Adam inqata amaluhu. Bila mati saja tidak ada lagi untuk beramal, terputus. Terputus artinya stop, terhenti. Dia nak berzikir pun tak boleh, apatah lagi nak tolong orang. Apa lagi nak berbincang, apa lagi nak beri idea, apa lagi nak terbang sana sini. Tak ada amal. Dia nak berzikir, dia nak istighfar, dia nak subhanallah, tidak ada. Inqata amaluhu. Alam sana adalah alam pembalasan. Alam dunia, alam hidup ni alam beramal. Ya? Baik. Yang ketiga, kepercayaan demikian telah membuka ruang kesyirikan kepada orang ramai yang mengiktikad ada kuasa-kuasa lain ni. Kerana meletakkan makhluk memiliki kuasa menguruskan alam maya. Punya main wali kutub ni boleh diseru, dia boleh buat macam-macam, tak? Hal ini sekaligus mendedahkan umat Islam kepada pemujaan, penghormatan melampau-lampau keterlaluan kepada para nabi, Nabi Muhammad sendiri dan kepada para wali. Di sinilah puncanya datang orang pergi berduyun-duyun pergi kubur keramat wali-wali. Ada tak dalam Islam kubur keramat? Tidak ada, tuan, tidak ada. Ada tak sedikit kuasa yang Allah berikan kepada si mati bernama wali? Tidak ada, tuan. Tidak ada, sikit pun tidak ada. Siapakah yang kita harapkan untuk menolong kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Kalau kita nak minta orang hidup boleh, dalam perkara yang dia mampu tolong. Dia memang doktor, jadi aku boleh minta nasihat. Dia ni memang kaya, aku boleh minta duit pada dia. Dia ni memang kuat dan gagah, aku boleh harap dia tolong angkat aku. Dalam perkara yang dia boleh tolong kita. Tapi bila dah mati, tak ada, tuan. Sekarang ni kubur-kubur dijadikan, tuan, pemujaan melampau. Itu pengaruhnya dah sampai ke sini. Dah sampai. Dah sampai. Padahal tidak ada kubur keramat. Ingat, bila sebutnya kubur tu keramat, tidak ada kubur keramat, tidak ada. Tidak ada. Hanya bisikan syaitan saja mengamalkan ni keramat-keramat. Sebenarnya tidak ada. Hal ini bercanggah dengan akidah umat Islam yang mengatakan wajib mengiktikad yang Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Esa dari segala kudrat dan iradatnya. Maknanya apa ni, tuan? Kudrah hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Iradah hanya milik Allah. Maksudnya yang berkehendak, yang mengurus, yang berkuasa penuh, yang mengizin, yang tidak mengizin, hanya datang daripada Allah Rabbul Alamin. Lain tiada kuasa dan tiada daya. Tiada daya. La haula wala quwata illa billah. Okey. Tidak ada seorang pun dalam kalangan makhluk yang memiliki kuasa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Dan tidak boleh mensyirikkan. Tidak boleh sama sekali mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Okay? Kita mudah terperangkap ni, tuan. Itu sebab syirik ni diingat-ingatkan oleh semua para nabi. Wala tusyrik billah. Jangan mensyirikkan Allah. Diingatkan. Kenapa? Kita mudah terperangkap. Iblis memang memasang perangkapnya untuk kita ni jadi syirik. Untuk kita ni jadi syirik. Kalau dapat baik, nasib baik tadi aku kan, dia menganggap ada pihak lain yang menjadikan dia dapat bernasib baik. Misal contoh, nasib baik hari itu aku pergi ni, yang perkara tu jadi sumber, padahal segala-galanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak menjadi sebab tadi ada sesuatu berlaku. Kan kesialan tu datang daripada makhluk, padahal itu semua dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah terpedaya, tuan. Ya tak? Penjual batu cincin cukuplah, ya tak? Ini batu ni mahal ni, kan? Ni batu akik, ni batu mahal, dia ni pelaris, dia ni membenari, ya tak? Dia ni memudahkan, boleh menghalau makhluk halus lagi, macam-macam. Kita pun ni terpedaya, kan? Keempat,
kepercayaan sebegini yang konon si mati boleh cover yang bernama Nabi atau Wali ni membuka ruang menyamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa. Seolah-olah sama ya kita ni, umat Nabi Isa dengan kita sama. Menurut kepercayaan orang Nasrani, Kristian, dia yakin Nabi Isa adalah Tuhan dalam satu. Dia anak Tuhan, bapa Tuhan, God. Lepas tu satu lagi, Ruhul Kudus. Ni 3 in 1. Ya tak? Isa pun Tuhan, bapa dia Tuhan pun Tuhan, Ruhul Kudus pun Tuhan. Kan? Pada diri baginda ada sifat manusia dan juga ada sifat ketuhanan. Sampai begitu sekali lah. Pasal dia boleh cover semua. Jadi kurang lebih saja andaian itu dengan bangsa Nasrani. Ini bermakna pada mereka ni baginda sallallahu alaihi wasallam ada kuasa yang hebat seperti yang dimiliki oleh Tuhan lah. Sebagaimana Nabi Isa tadi, menurut kepercayaan penganut agama Kristian. Hal ini disebabkan baginda alaihi salam Nabi Isa adalah satu daripada sebahagian daripada Tuhan. Kan sama kurang lebih dengan orang yang menganggap Nabi lah yang boleh tolong kita, boleh cover kita ni. Kan? Apabila wujud persamaan ini akan timbul persoalan, apakah bezanya Nabi yang diimani oleh orang-orang Islam dengan Nabi yang diimani oleh orang Kristian? Masing-masingnya ada kuasa. Dia kata sana pun ada kuasa kun fayakun, Isa ni Tuhan. Nabi Muhammad pun jadi macam tu juga pada pihak yang tadi ni yang menganggap Nabi boleh selesai masalah. Ya tak? Jadi macam tak ada beza pengagungan dan kepercayaan kaum Kristian terhadap Nabi Isa dengan golongan seperti ini yang menganggap Nabi Muhammad walaupun dah wafat tapi dia ada kuasa. Kelima, membuka ruang kepada sesetengah tarikat-tarikat sufi. Saya tak minat dengan tarikat-tarikat sufi ni tuan, kan? Tapi kata pengarang, membuka ruang setengah-setengah tarikat sufi yang menyeleweng, melariskan akidah dan kepercayaan yang rosak seumpama ini, menawar-nawarkan, kan, umpama ini macam yang kita cerita yang lalu. Kita betul-betul terperdaya kerana dia dijemput dari jauh ni, seberang sana tu, kan, disiapkan kursi. Ingat kita apa? Rupanya kursi yang disediakan kosong tu Rasulullah hadir di majlis zikirnya sampai begitu sekali, Pak. Disuruh kita melambai, ingatkan lambai apa? Rasulullah hadir. Kita iyalah percaya. Ini keterlaluan ni, keterlaluan. Ini kumpulan sufi lah ni. Misalnya keharusan memohon pertolongan dan bantuan kepada ahli-ahli kubur di kalangan para nabi. Runding dengan Nabi Hud di Yaman, runding dengan Nabi Muhammad. Ya tak? Dulu-dulu tuan macam-macam surat di kubur Nabi, macam-macam surat. Ada yang disimpan lagi dalam muzium Masjid Nabawi. Surat daripada Malaysia, daripada Indonesia, daripada Filipina, daripada Thailand, daripada Arab, daripada Yaman. Surat hantar kepada Nabi. Namun pendalilan yang dilakukan oleh mereka adalah batil, baik dari segi akli, dari segi logik akalnya maupun dari segi nasnya. Berhubung dengan hadis yang menjelaskan berkenaan pembentangan amalan, adanya satu hadis yang ini diperbahaskan hadis ni tuan. Kononnya Nabi SAW pernah bersabda, hayati khairul lakum tuhdisu wa yuhdusu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama kana min hasan hamidullah wa ma kana min sayyi istaghfartullah lakum. Yang maksudnya, kehidupan aku ini satu kebaikan buat kamu. Kamu berbicara dan dibicarakan kepada anda sendiri. Kematian saya pula satu kebaikan bagi kamu. Amalan-amalan kamu semua akan dibentangkan kepada saya. Apa yang kau lakukan akan dibentang pada saya, kata Nabi, pada aku. Jika amalan-amalan itu baik, saya akan memuji Allah. Jika amalan-amalan kamu itu amalan buruk, saya memohon keampunan kepada Allah untuk kamu. Wah, dengar ni kan? Lega lah ni. Hadis ni memang ada direkod oleh Al-Bazar dalam Musnad Bazar. Menurut Al-Bazar,
Kenyataan hadis ni, yang bahagian akhir hadis ini tidak diketahui dalam bentuk seperti ini melainkan dalam riwayat Abdullah saja. Maknanya hujung ayat yang berbunyi, saya akan mohon ampun, kalau kau buat jahat saya akan mohonkan ampun kepada Allah Ta'ala. Dia hanya ada pada riwayat Abdullah saja, bersendirilah, tak ramai. Menurut Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitabnya Tarhib Tarhib, hadis ini adalah baik, namun beliau memperincikan lagi dalam kitabnya Al-Mughni, menyatakan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bazzar daripada hadis Abdullah bin Mas'ud. Perawinya, dia kata, perawi hadis kecuali ada seorang bernama Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Ar-Rawad. Beliau diambil kira oleh Imam Muslim dan dinilai dipercayai oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Diambil kira juga oleh ulama-ulama hadis. Namun kebanyakan ulama hadis menilai hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Walaupun ada yang menerima, tapi bila dihitung ulama-ulama hadis yang lain menilainya sebagai lemah. Ia direkodkan oleh Al-Haris dalam kitab musnadnya daripada hadis Anas dan lain-lain dengan sanad yang lemah. Maknanya dia kategori lemah hadis ini. Seperti yang sudah maklum, pertentangan terdapat dalam ulasan Hafiz Al-Iraqi terhadap hadis ini berpunca ulasan beliau dalam kitab Tarhib, iaitu ulasan yang berbentuk umum saja. Kitab awal itu umum, manakala ulasan beliau dalam kitab Mughni tadi pula detail. Dalam situasi ini, kata pengarang, ulasan yang terperinci itu diambil kira, bukan ulasan umum tadi tu. Umum ni kata Syekh ni boleh kan, macam itulah. Tapi di segi detailnya, beliau menulis dalam kitabnya membicarakan secara khusus mengenai hukum dan nilai hadis ini. Dia pun tulis panjang lebar. Antara tokoh hadis yang menilai hadis ini katanya lemah adalah Al-Ajluni. Ada ulama hadis kata lemah. Begitu juga dinilai lemah oleh Qaisrani dalam kitabnya Al-Ma'rifah. Ada lagi ulama lain juga mengkritik sebagai lemah. Hadis ini juga dinilai lemah oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis Da'if. Dalam silsilah Al-Hadis Da'ifah wal Mawdu'ah. Beliau memasukkan dalam kategori hadis yang janggal dan pelik kerana direkodkan oleh perawi bernama Al-Majid yang tersebut tadi tu. Jadi ada satu orang ni nak dikategorikan sebagai sahih tak boleh. Dulu kita dah belajar, bila ada satu orang yang lemah, jawabnya hadis tu tak boleh dianggap sebagai sahih. Telitinya orang-orang Islam dalam mengambil berita dan maklumat nak disandar pada Nabi. Satu saja spoil out, ini belakang dulu. Tambahan pula kata pengarang, beliau seorang yang dipertikaikan dari segi hafalannya. Pula dah. Bila macam ni jam lah. Meskipun beliau ni salah seorang perawi Muslim dalam hadis Muslim, dipercayai sebagian ulama dinilai sebagai lemah oleh segolongan yang lain. Al-Khalili menyatakan beliau boleh dipercayai, namun sudah melakukan kesalahan dalam beberapa buah hadis. Artinya umumnya okey, tapi ada kesalahan dalam hadis-hadis yang lain yang ditulis tu ada. Maka dia ni tidak dapat diterima. Imam An-Nasa'i pula menyatakan beliau seorang yang tidak kuat hafalannya, dia lemah. Meskipun beliau ditulis hadisnya apabila ada sokongan. Ibn Bal kata pula, menyatakan beliau merekodkan daripada Malik beberapa hadis dan sudah melakukan kesalahan dalamnya. Jadi ada kritikan terhadap perawi hadis yang kita dengar tadi ini. Menurut Ibn Hibban lagi, hadis yang direkod oleh beliau, oleh Abdul Majid ni, hadis yang sangat mungkar kerana beliau menukar hadis-hadis dan merekodkan hadis-hadis mungkar daripada tokoh-tokoh yang masyhur. Jadi hadisnya ditinggalkan, layak ditinggalkan. Kata siapa? Kata Ibn Hibban. Tak payahlah, tak payah pakai. Antara dalil yang paling jelas yang membuktikan orang yang mati tidak dapat mendengar ucapan, ini penting. Antara dalil, hujah, si mati tidak akan dapat mendengar ucapan dan kata-kata orang masih hidup. Si mati yang kita pergi tu, yang kita cakap Assalamualaikum ya ahlal diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur tu, dia tak dapat mendengar ucapan dan kata-kata orang masih hidup.
adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis daripada An-Nasa'i menerusi Abdullah. Hadis ni hadis statusnya sahih. Direkod oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Nasa'i. Innalillah malaikatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyahina fil ard, yang bersayap merayap di bumi ini, merata di bumi ini. Yuballighuni, malaikat-malaikat yang bersayap itu akan mendatangi aku, min ummati, daripada umatku, assalam, yang mengucapkan salam. Malaikat ini akan pergi ke tempat aku, menyampaikan salam umat aku kepada aku. Maknanya Nabi tidak dengar direct, Nabi pun dapat utusan yang bernama malaikat sebagai penyampai salam. Okey tuan, menurut Syekh Al-Albani, hadis ini mengandungi keterangan yang sangat jelas. Nabi SAW tidak dapat mendengar secara bersendirian salam daripada umatnya yang disampaikan kepada baginda. Adalah hadis yang lain, bila aku diberi salam, maka Allah menghantarkan roh aku untuk menjawab salamnya. Ada, kan? Tapi dalam hadis ni jelas. Hal ini disebabkan sekiranya baginda mendengar secara sendiri, kalau secara sendiri, sudah tentu baginda salam tidak memerlukan malaikat yang menyampaikan salam itu kepadanya, seperti zahir hadis yang kita baca tadi. Kan seperti zahir hadis kita, Nabi disampaikan salam umatnya melalui malaikat ni. Kalau Nabi direct dapat dengar secara bersendirian, tak perlulah malaikat ni jadi perantara nak menyampaikan salam umatku kepada aku. Macam itulah. Sekiranya begitu, sudah tentu Nabi SAW tidak dapat mendengar kata-kata orang lain daripada salam. Selain pada salam, tak dapat dia dengar. Hal ini bermakna orang-orang yang sudah meninggal dunia selain dari Nabi, lebihlah tak dapat mendengar. Ya tak? Kalau Nabi pun tak dapat mendengar yang macam-macam, kecuali salam yang disampaikan oleh umatnya yang bukan Nabi, wali ke, kita ke, siapa ke, lagilah tak dapat mendengar, kan? Ucapan atau salam orang hidup, kan? Kita dituntut datang ke sana mendoakannya, mendoakan ahli kubur dengan memberi salam. Assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu ahli kubur minal mu'minin. Wa inna insyaallah lalahikun, kami pun insyaallah akan menyusuli kamu. Ya tak? Dan aku mohon padamu afiat untuk kamu dan untuk kami. Ya tak? Kita doakan dia. Dia dengar? Tak dengar. Kan? Kita hanya mendoakan dia. Okey. Nah, kalau Nabi tak dengar, kata pengarang, yang lain-lain pada Nabi lagilah. Ya tak? Lagilah tak dengar. Okey. Baik. Ada lagi satu tanggapan yang dahsyat, tuan. Yang ni biasa kita dengar. Tadi tanggapan yang Rasulullah selepas wafatnya boleh berurusan dengan alam kita ni, boleh cover kita, boleh tolong kita, boleh, kan? Itu tadi. Yang kedua ni pula, kononnya alam maya ni diciptakan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat segelintir umat Islam, terutama kalangan sufi-sufi inilah, yang percaya segala benda di alam raya ni, termasuk binatang, termasuk bintang-bintang, laut dan sebagainya, diciptakan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa didengar dalam syair mereka, dalam ucapan mereka, kan? Sekiranya bukan kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu segala makhluk lain tidak wujud di alam maya ni. Kan biasa kita dengar tu, kan? Kita ni wujud nasib baik kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepercayaan sebegini memberikan implikasi besar, implikasi buruk kepada kita. Walaupun bunyinya macam bunyi menyanjung Nabi, ya tak? Menyanjung Nabi, tapi dia ada kesan buruk. Apa dia, tuan? Kepercayaan sebegini yang menganggap bahawa kewujudan alam maya ni gara-gara penciptaan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
membuka ruang kepada seseorang bagi meletakkan kelebihan Nabi Muhammad melebihi tahap yang diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat betul dia ni, kan? Melebihi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya membawa makna melebihi daripada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah kepada baginda, sedangkan mendahului Allah dan Rasulnya dalam sesuatu keputusan adalah haram dan berdosa besar. Kita telah mendahului apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya tentang perkara penciptaan ni, kan? Mendahului Allah dan Rasulnya itu merupakan dosa yang besar, dosa yang besar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih. Jangan sekali-kali kamu memandai-mandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat kebenaran daripada Allah dan Rasulnya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya, kan? Jangan memandai-mandai melakukan sesuatu sebelum mendapat kebenaran, ketetapan daripada Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi jangan mendahului Allah. Ya tak? Kepercayaan yang kewujudan kita ni gara-gara kerana kewujudan Nabi SAW membuka ruang kepada perbuatan dan kepercayaan yang menyalahi nas Al-Quran sendiri. Sebab terang-terang diberitahu, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia. Aku ciptakan jin dan manusia ini khusus demi apa? Untuk mengabdikan diri kepada aku, kata Tuhan. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia khusus untuk beribadah kepadanya semata-mata. Tiada kaitan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lainnya. Hanya Nabi sebagai utusannya untuk memberitahu manusia lainnya supaya hidup untuk mengabdikan diri kepadanya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana diwujudkan ni kerana Nabi, kerana kebesaran Nabi ni maka wujudlah bintang, wujudlah ikan, wujudlah tumbuh-tumbuhan, bukan. Menurut Syekh Al-Jazairi dalam tafsirnya, ayat ini menjelaskan penciptaan jin dan manusia bertujuan hanya untuk mengabdikan diri kepada Allah, taat, sujud, patuh, bergantung, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syirik, kan? Sesiapa saja yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memuliakannya. Kemudian siapa yang meninggalkan pengibadahan kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghinanya. Tiada keterangan yang jelas, tiada keterangan, tuan. Penciptaan jin dan manusia ni nak meraihkan kewujudan Nabi. Tidak ada keterangan seumpama demikian, kata pengarang. Tidak ada keterangan daripada nas, hadis dan Al-Quran yang kewujudan manusia ni untuk meraihkan kewujudan atau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang didakwa oleh pihak tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan 7 petala langit dan ia menciptakan bumi seperti itu juga. Perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi, berlakunya demikian supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa di atas segala sesuatu dan bahawa sesungguhnya Allah tetap meliputi ilmunya akan segala sesuatu. Zahir ayat ini, kata pengarang, sangat jelas menunjukkan penciptaan langit dan bumi dengan segala isinya bertujuan supaya manusia mengetahui. Tujuannya supaya manusia tahu Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang esa, mengatasi kuasa yang lain-lain. Malah ilmunya meliputi segala sesuatu, kan?
tiada bukti 7 petala langit dan bumi itu diciptakan kerana kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Imam Tirmizi merekodkan sebuah hadis daripada Ubadah bin Samit daripada bapaknya. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub fajara bima huwa kainun ilal abad. Maksudnya sesungguhnya makhluk pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Ini dalam hadis ni ada hujah yang lain. Ulama ada berbeza pendapat. Ada yang kata yang awal-awal diciptakan arash. Ada yang kata berdasarkan hadis ni qalam. Ada yang kata air. Wallahu a'lam, kita tidak tahu, kan? Tapi berdasarkan hadis ni qalam. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Lalu ia menulis apa yang berlaku sampailah kiamat. Apa zaman demi zaman, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, catatan itu sampai hari kiamat apa berlaku di bawah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dengan jelas menyatakan makhluk pertama diciptakan al-qalam, bukan Nabi Muhammad atau bukan Nur Muhammad, bukan. Bukan. Kalau gunakan dalil yang tadi pun arash, bukan Nabi Muhammad. Kepercayaan yang kononnya makhluk diciptakan gara-gara meraihkan kewujudan Nabi Muhammad ini membuka ruang, mewujudkan kebingungan dalam kalangan umat Islam. Sekiranya benar alam maya ini wujud kerana Rasulullah, apakah nilai kewujudan ini selepas wafatnya Nabi? Tentu tak ada nilai. Nabi pun dah wafat. Ya tak? Apakah rasio ia masih kekal sehingga sekarang ni? Kalaulah kewujudan yang lain ni nak meraihkan dia, Nabi pun dah wafat. So, yang kita ni kan jadi bingung dibuatnya. Terdapat hadis yang sahih yang dijadikan hujah bagi membuktikan segala perkara yang hidup yang ada di alam raya ini diciptakan kerana Nabi Muhammad. Hadis itu adalah laulaka lama khalaqtul aflak. Dikatakan kononnya kalau tidak kerana engkau sudah tentu aku tidak menciptakan planet-planet. Kan ada bunyi itu? Padahal hadis ini maudhu'. Hadis ini palsu, tuan. Maudhu' ni artinya hadis itu palsu. Dikembang-kembang, diwar-warkannya, padahal hadis ini palsu. Kan? Hadis ini adalah hadis palsu. Palsu ni artinya bukan hadis, dikatakan hadis. Ini bahaya ni. Hal ini berhubung dengan Syekh Al-Qari menyatakan maknanya sahih, dan kemudian beliau mengemukakan hadis yang direkodkan oleh Al-Dailami daripada kitab Ibn Abbas secara marfu'. Atani Jibril faqala ya Muhammad laula kalama khalaqtul aflaq. Jibril menemui aku dan berkata, wahai Muhammad, Allah berkata kalau tidak kerana Tuhan, kalau tidak kerana Muhammad, sudah tentu aku tidak menciptakan syurga. Dalam hadis yang lain pula dikatakan laula kalama khalaqtun nar. Kalaulah tidak kerana engkau, wahai Muhammad, sudah tentu aku tidak akan menciptakan neraka. Ada lagi riwayat yang lain, laulaka lama khalaqtud dunya. Kalau bukan kerana engkau, wahai Muhammad, sudah tentu aku tidak menciptakan dunia. Menurut Al-Albani, penegasan Syekh Al-Qari yang menyatakan hadis ini sahih adalah tidak tepat, tidak benar, dikritik oleh Al-Albani, melainkan selepas hadis sahih yang dinukilkan melalui Ad-Dailami. Tiada seorang pun dalam kalangan ulama hadis yang menegaskan sebegini rupa. Tidak ada. Meskipun ahli hadis itu tidak melihat kepada sanadnya, namun beliau dapat menilai kedudukan hadis ini amat lemah tanpa sebarang keraguan. Tak ada keraguan hadis ini lemah. Sangat lemah, tuan. Cukup untuk membuktikan kelemahannya apabila ia direkod oleh seorang diri saja, iaitu Dailami saja. Orang lain tak ada. Tak ada catatan orang lain. Dia menunjukkan ni tak kuat. Kemudian beliau dapat memastikan kelemahannya, bahkan kerapuhan hadis ini apabila beliau menyemak isnad hadis itu dalam musnad Dailami melalui jalan Ubaidillah bin Musa Al-Qurashi yang mengatakan, kami diberitahu oleh Fudil bin Ja'far bin Sulaiman bin Abdul Samad, namanya panjanglah ni, daripada bapaknya Ibnu Abbas. Penyakitnya, masalah hadis ini terletak kepada perawi bernama Abdul Samad. Kata Al-Qaili, hadis ini tidak dihafaz dan tidak juga dikenali melainkan dengan beliau seorangnya.
Orang lain tak tahu, dia seorang yang tahu. Ini masalah ni. Kan kalau di saya diketahui. Ibnu Asakir, ia dikeluarkan katanya oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Mawdu'at, dalam sebuah hadis yang panjang daripada Salman secara marfu', dan beliau mengatakan ia adalah maudhu', palsu, kata Ibnu Asakir. Diakui oleh Imam Suyuti, ini pun sama diakui, ini hadis maudhu', hadis palsu. Itu pentingnya tuan-tuan, maklumat ni kena dengan hadis juga jawabnya. Baru kita tahu, rupanya tak benar, hadis palsu rupanya. Kan tak? Okey. Saya kira cukup sekadar tu tuan-tuan, sebab dia semakin akademik perbahasan ini. InsyaAllah satu masa kita sambung akan topik ini. Topik yang kononnya dimanipulasi. Alamaya kita semua ni ada kerana gara-gara Nur Muhammad, ya tak? Atau kerana Nabi Muhammad, berdasarkan tadilah. Padahal ulama-ulama hadis mengesannya ia sebagai hadis palsu, hadis maudhu'. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di masa akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa